Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, baik, hari ini saya akan terangkan bagaimana kita nak install dan kita nak set up software yang akan kita gunakan semasa sesi praktikal kita nanti. Okey, sesi praktikal kita nanti kita akan menggunakan KNX Trainer Kit. Okey, KNX Trainer Kit. Okey, KNX Trainer Kit ini adalah salah satu sistem automation yang banyak digunakan di dalam bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah bagi smart home dan juga building automation system. Okey, so KNX ni kalau contohnya green building dan sebagainya, banyak kita pakai sistem ini. Okey, protokol jenis ini iaitu KNX. Okey, KNX ni adalah dia ada banyak brand. Okey, tapi dia ada untuk brand yang boleh relate ataupun kita boleh link dengan sistem ini adalah setiap brand tu dia akan hantar kepada KNX punya sistem, dan setiap device tu dia ada label KNX. So bila device tersebut ada label KNX, so kita boleh guna untuk software ni. So hanya satu software sahaja kita boleh kontrol semua berbagai-bagai brand device. Okey, yang pastikan dia ada KNX logo lah. So label dia ada KNX, maksudnya dia dah hantar kepada KNX nya untuk kita dia relatekan dia punya, ataupun dia dah setting bagi device berkenaan sesuai dengan software ETS file ni. Okey, so ETS file ni adalah salah satu software yang kita akan gunakan untuk kontrol dan untuk kita nak buat dia punya program structure bagi kita nak kontrol untuk KNX sistem ini. So KNX sistem ni dia ada switch, actuator, sensor, dimmer, sensor dan sebagainya. Okey, dia banyak device. Okey, dia dan juga dia banyak brand company yang buat untuk sistem device berkenaan. So software yang akan gunakan adalah ETS file. Okey, ETS file ni saya akan hantar di dalam Microsoft Teams. Okey, software dia tak besar, lebih kurang 111 MB untuk saiz ataupun megabyte. Okey, software ni saya akan attach di dalam Microsoft Teams. So apa yang pelajar perlu buat adalah untuk kelas kali ini adalah untuk set up software berkenaan di dalam PC masing-masing. Okey, so first saya akan hantar ni dalam Microsoft Teams. Dia bagi pelajar download di dalam bentuk raw. Okey, so pelajar perlu extract dahulu. Okey, extract dulu sehingga dia akan keluar dalam bentuk folder. Okey, bila dalam keluar folder ini, so bila pelajar buka ETS file software, so dalamnya ada 3 folder atau 3 file. Yang pertama adalah ETS V, iaitu version 5.5.1. Okey, ini adalah setup software. Okey, kemudian ada Green Control USB download board. Okey, ini adalah file yang kita akan setup selepas kita selesai setup software ETS file tersebut. Ini adalah file yang kita kena attach di dalam folder di C, iaitu di ETS file dan juga di salah satu file di dekat C lah. Okey, yang kita boleh attach ada 2. So yang itu kita akan buat selepas ni lah. Saya akan tunjuk satu persatu bagaimana kita nak setup. Dan kemudian ini adalah database. So database ni adalah setiap device KNX ni dia ada database di sendiri. Okey, so jika kita nak menggunakan device berkenaan, kita kena download dia punya database di dalam software ETS ni. Okey, baru kita boleh guna, kita boleh linkkan dia di antara hardware dan juga software. Okey, so setiap device tu kita boleh tahu dia punya code lah. Setiap device tu dia ada number siri. So number siri tu kita boleh dapatkan number siri, contoh GC04SE001. Okey, yang depan ni biasanya dia punya brand. Okey, GC ni adalah Green Control. Okey, 04SE, so dia punya model dan sebagainya lah. 001. So yang ni kita boleh dapatkan ya, sama ada semasa kita beli device tu dia akan bagi, ataupun kita boleh direct kepada laman web dia untuk kita nak dapatkan dia punya database. Okey, so setiap device dia ada database yang tersendiri. Okey, setiap kali. So
sebelum kita nak menggunakan ataupun kita nak buat program structure, so kita pastikan kita punya device ataupun setiap kita punya device kita dah ada kita punya database yang kita dah masukkan di dalam kita punya software. Okay, so ini device yang database yang saya bagi. Okay, so ada 3, satu untuk actuator, satu untuk push button dan satu untuk dimmer. Okay, ini base pada saya punya trainer kit lah, yang kita punya KNX trainer kit. So jika ada database yang baru, nanti saya akan test kemudian lah. Okay, first saya akan tunjuklah bagaimana kita nak set up software ETS file. Okay, bagaimana kita nak attach dia punya database, bagaimana bila kita dapat database kita nak masukkan ataupun kita nak import ke dalam ETS file. Okay, so saya akan tunjuk satu persatu dia punya step. Okay, so bila pelajar-pelajar dah extract folder berkenaan, okay, klik untuk open ETS software, ETS file. Okay, klik just klik untuk setup. Okay, so I have it, okay, term dan juga install. Yes. Okay, just waiting sehingga dia finish. Okay, so selepas selesai, okay, ETS file has been successfully installed, maksudnya dia dah selesai untuk install, dan juga dia akan keluar satu icon di desktop bawah lah. Okay, just close, maksudnya kita dah finish untuk install. Okay, kita dah finish untuk setup software. Senang, sangat senang. Okay, kemudian kita pergi kepada folder yang kedua, iaitu Green Control USB Download Board. Okay, just klik folder berkenaan. So ada 2 file yang kita perlu transfer ke folder-folder yang tertentu. So bagaimana kita tahu? So saya dah buat USB driver installation instruction di sini. Klik sini. Okay, pastikan version kita, sebab kita pakai version 5.5.1. Okay, so kita tengok kepada yang C. Okay, so please put the KNX interface.xml, okay, file berkenaan. Okay, driver, so kita perlu letakkan atau copy ke dalam program data folder. Okay, program data. So program data ni adalah hidden. Okay, so kita perlu buka dahulu. Hidden berkenaan baru kita boleh masukkan folder ni lah, file tersebut lah. Dan juga satu lagi folder adalah program file ETS. So dalam C program file dan juga dalam program data. So kedua-dua ni. Okay, so apa yang pelajar-pelajar perlu buat adalah copy ASML ni, okay, KNX interface ni. Okay, copy file berkenaan. Okay, copy kedua-duanya. Okay, kemudian pergi kepada this PC C. Okay, yang ni saya dah buka. Okay, bagaimana kita nak buka hidden file? Okay, so asal-asal dia kalau ada setengah PC yang kita tak buka lagi. Okay, so dia dekat sini, kat view hidden item. So biasanya dia akan PC-PC yang baru dan juga yang tak pernah lagi set up untuk buka hidden file, sedia dalam keadaan macam ni. Okay, so kita ada program file tapi kita tak ada program data. So bagaimana kita nak view program data? Okay, kita just klik untuk view di tab menu di atas dan klik hidden item. Okay, so benda-benda yang hidden di dalam komputer awak awak boleh lihat lah, sediakan display. Okay, so yang pertama awak perlu letakkan di dalam program data. So klik folder program data. Okay, KNX Falcon. Okay, dan paste di dalamnya. So okay, ini selepas saya paste. Okay, saya dah paste. Kemudian lagi satu adalah di dalam. So untuk KNX ni Falcon, so ada setengah PC bila kita install ETS file, dia tak ada folder Falcon ni. So pelajar-pelajar perlu create lah. Okay, create folder baru. Okay, create folder baru dan rename the Falcon dan paste file berkenaan di dalam folder tersebut. Okay, program data, KNX dan Falcon. Okay, kemudian satu lagi adalah program file. Okay, kemudian KNX ETS file. Okay, just paste sahaja di dalam ni. Okay, replace sahaja. Continue. Okay, selesai.
Okey, finish. Itu untuk kita nak setup yang kedua. Okey, kita dah setup, dah selesai yang pertama untuk setup ETS5. So yang kedua kita dah selesai untuk kita nak masukkan kita nak setup kita punya USB interface. Okey, so pelajar-pelajar boleh tutup balik dah untuk hidden file. Just klik dekat view dan juga untick dekat hidden item. Okey, okey, selesai. Okey, okey, kemudian bagaimana kita nak install database. So ada 3 device, 3 database yang kita akan masukkan ke dalam ETS5. Okey, so kita open kita punya ETS5, double klik dekat ikon ETS5. Okey, baik, ini adalah appearance untuk software ETS5. So bila kita connect dengan internet, okey, dekat bahagian kanan saya ini, okey, okay, kita boleh lihat ini adalah berita-berita berkenaan dengan KNX News lah. So kalau kita connect dengan internet, kita akan dapat update lah terkini. Okey, new KNX produk, setiap produk-produk yang baru dia akan keluar kat sini lah. So kita boleh tahu. Okey, so dia ada macam mana dia punya sistem. Ni produk-produk EAV KNX Home Controller. So banyak-banyak produk-produk yang terbaru yang dibuat dengan berbagai-bagai brand yang kita boleh link. So yang ni kita boleh link dengan Amazon Alexa dan juga Google Home. Dengan device kita boleh link juga internet lah dengan menggunakan Google Home. So kita boleh control sama ada dengan tab, PC, laptop dan juga jam dan sebagainya. Kita boleh control kita punya sistem di rumah lah. Okey, ini device yang terkini. Okey, di bawah ini adalah version bagi software kita. Okey, so ini adalah ETS5 version 5.5.1. Okey, so kita boleh klik juga dekat sini kalau kita nak update. Okey, download sekarang dah ada yang paling latest iaitu 5.7.4. Okey, so kita boleh download ataupun so untuk sekarang kita nak belajar ni tak kisahlah. So kita boleh guna 5.5.1 ni pun tak ada masalah. So kalau belajar nak latest, okey, tapi kena ada internet dah. So download dan boleh install yang paling latest dekat sini. Okey, so just klik dekat bawah ni, kita tahu kita punya software punya version dan juga apa yang paling latest. So kita boleh download dekat sini. Okey, tak perlu pergi website untuk ETS ni, untuk KNX, untuk kita download ETS. So kita boleh update dekat kita punya software sahaja. Okey, ini adalah license. So license kita adalah demo. Okey, demo ni bermaksud adalah untuk sistem untuk lesson demo ni kita hanya boleh menggunakan 5 device sahaja untuk kita punya projek. Okey, 5 device sahaja, sama ada switch 1, actuator 1, contoh 5 1. Okey, baru 3. So ada lagi 2. Okey, so paling maksimum kita boleh guna hanya 5 sahaja. So untuk basic punya sistem, okey, untuk kita nak belajar ni tak ada masalah lah. Tapi untuk sistem yang besar, kita kena belilah sebab dia demo ni dia free. Tapi yang untuk yang connect lebih pada 5 device, so kita kena belilah. So dia adalah bentuk dongle. So kita boleh sambung software yang sama, kita just plug in dia punya dongle sahaja. So bila kita masuk dia punya dongle, kita boleh, dia akan automatic lesson ni akan bertukar. Okey, so ada yang paling unlimited punya device pun kita boleh ada juga dia punya dongle lah. Maksudnya kita pakai tu dia ada, kita boleh buka berapa banyak device untuk projek kita pun kita boleh masuk. Tapi tu semua kena belilah. Okey, yang ni untuk demo ni kita hanya boleh pakai 5 device sahaja. Okey, tu untuk experience bagi KNX. So setiap device yang kita boleh gunakan bagi sistem ini adalah bila dia ada label KNX. So bagian ni lah label dia. So bila produk-produk tu yang ada label KNX pada device tersebut, maksudnya kita boleh pakai software ni, ETS5 ni, untuk kita nak buat dia punya program structure dan kita boleh control. Okay, dia sama apa-apa brand sekalipun, ABB je, Hager ke, HDL ke, Green Control ke. Okay, bila dia dah hantar ke KNX, dia dah ada logo ni. So kita hanya boleh pakai protokol yang satu protokol sahaja, kita boleh control sistem ni. Okay, KNX ni tak boleh. Satu software ni kita boleh control untuk semua brand yang ada logo KNX ni. Okay, kemudian ini overview dia. Ini adalah projek-projek yang kita akan buat.
Okay, sekarang ni kosong lah. So bila kita dah buat, nanti dia akan ada list projek-projek yang kita dah buat. Okay, so bus ni adalah bagaimana untuk kita nak tahu communication di antara software dan juga hardware nanti. So bila kita dah klik, kita dah sambung RJ45 ataupun LAN cable daripada PC ke trainer kit. So kita akan check dia punya dari segi interface, dia dah sambung ataupun tidak. So kita, ini adalah bagaimana tempat kita nak check lah. Ini tempat kita nak control, dan juga kita nak check sama ada kita punya PC ataupun software ni dah communication ataupun tidak dengan kita punya device. Okay. Dan juga catalog ni, okay, catalog ni adalah catalog ni yang kita akan masukkan semua database kat sini. Okay, lagi pada anda tengok sini, saya dah masukkan database ni. Okay, so saya boleh delete dah. Okay, dan saya akan tunjuk bagaimana kita nak masukkan balik database untuk semua device. Okay, bagaimana kita nak install database. Okay, so yang ni tadi saya dah masuk. Okay, so saya delete balik. So kita akan buat. Okay, saya akan tunjuk satu persatu bagaimana kita nak install database dalam ETS file. Okay, the first so dekat catalog ni, dekat bawah ni ada import export. Okay, maksudnya kalau dekat import ni kita boleh dapat, kita dah ada file berkenaan. Contoh yang saya dah bagi tadi. So kita boleh just klik import, pergi dekat file okay, pergi dekat file yang saya hantar tadi. Okay, ETS software. So pergi dekat KNX database. So just klik klik saja database. So dia akan import di dalam ETS file. So dia akan keluar import successful. You just klik OK. So continue untuk yang seterusnya. Okay, the pen. So ini dia ada 4. Maksudnya untuk database berkenaan, dia support ke 4 model bagi dimming actuator ni lah. Okay, so import je semua. Import all product. Okay, okay, selesai. Itu bagaimana kita nak install ataupun kita nak import database yang okay, daripada file ke dalam ETS file, ke dalam software berkenaan. Okay, so benda-benda ni kita bila dah ada, untuk kita nak buat projek nanti, kita just add device dengan daripada katalog tersebut. Okay, daripada katalog ni, bila ada katalog ni, kita just add device sahaja nanti. Okay, so kalau macam untuk import ni, okay, database yang kita dah ada, contoh kawan kita tak hilang di database. Okay, so kita boleh bagi balik. Bagaimana kita dapat? Kita boleh ambil just daripada kita punya ETS, kita boleh export je. So kita boleh export, dia akan keluar dalam bentuk file .knx.prod. Ini adalah dia punya standard database. So ini adalah format bagi database dia. So kita boleh direct export, dia akan jadi dalam bentuk file ni. So file ni kita boleh bagi kawan kita just export je. Just klik catalog, export, dan boleh install dia punya database. Okay, itu bagaimana kita nak install database. So dekat sini ada detail lah. Contoh dekat ini adalah dia punya brand. Okay, giving control technology. Okay, so dia adalah, nama dia apa, adalah switching actuator 4 channel. Maksudnya ini adalah actuator. Okay, actuator ni menggunakan, dia ada 4 channel. So 4 device kita boleh control lah, control secara individu, secara 4 channel. Okay, 4 device yang kita boleh control. Dan juga ini adalah dia punya current, iaitu 16 ampere. Okay, ini adalah switch. Okay, push button. Okay, so brand giving control juga. Okay, ini giving control. So dia ada 1, 2, 3, 4. Okay, so dia ada banyak jenis lah. So dia boleh support GC 110, PP01, 002, 003. So ini model-model yang disupport untuk database ni. Okay, so dia ada 1 geng. So satu ni adalah mewakili 1 geng, 2 geng, 3 geng, 4 geng. Okay, geng tu adalah beberapa switching yang dia ada lah. Okay, so detail dia nanti bila kita buat projek, nanti kita akan tengok. Okay, dan juga ini adalah actuator. So actuator brand ni adalah the band. So kita ada giving control. So kita ada the bands. Dekat sini pun dia dah pecah. So kita ada banyak band lagi. Bila kita import ataupun masukkan banyak band
bagi database. So dia akan pecahkan kepada setiap company tu, setiap brand. Contoh Green Control, The Band, HDL, ABB, Hager dan sebagainya. So dia akan pecahkan. So lagi senang kita nak, bila kita buat katalog tu, kita boleh cari dia punya, kita boleh search lah by sama ada by brand ataupun by model. So lebih senang lah. Dekat sini pun manufacturer pun kita boleh tengok Green Control, so The Band, so satu kita boleh tengok. So ini yang paling basic. So nanti saya akan semasa ke semasa nanti bila ada database yang baru, saya akan hantarlah kepada, so pelajar-pelajar boleh import sendirilah file berkenaan, database berkenaan tu kita nak buat. Okey, itu sedikit berkenaan dengan ETS file. So kita dah selesai untuk bagaimana kita nak set up ETS file. Okey, kita nak install ETS file. Kemudian kita belajar bagaimana kita nak set up untuk interface. Okey, kita install dahulu bagaimana kita nak install dia punya driver bagi interface, dan kemudian bagaimana kita nak set up ataupun kita nak install database bagi setiap device kepada ETS file. Okey, so sampai dekat sini dulu. Okey, so pelajar perlu set up dulu dan selesaikan. Jika ada masalah boleh maklum kepada saya. So saya akan tolong nanti bagaimana nak set up jika ada masalah. So selesaikan set up dulu software berkenaan ETS file dan download database, semua complete database kepada ETS file masing-masing. So nanti kita akan belajar bagaimana kita nak buat suatu contoh program structure. Okey, program structure bagaimana kita nak control lampu dan sebagainya. Okey, dengan kita nak buat dia punya program lah, ataupun kita kenali juga dengan nama program structure. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So kita akan continue lagi pada next class lah. So kita akan belajar dengan lebih detail. So untuk hari ini saya tunjuk hanya setup sahaja. So pelajar-pelajar perlu setup dahulu software ni dalam PC masing-masing. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.